Tuan Muhammad bin Syahidan, mantan staf DBP dan juga seorang penulis selaku pengurusi sesi pada pagi ini. Yang berusaha Dr. Wan Khairuslinda binti Wan Muhammad Khairi mewakili Ketua Pusat Dokumentasi Melayu Dewan Bahasa dan Pustaka, ketua-ketua bahagian, para pegawai Dewan Bahasa dan Pustaka, para karyawan, tuan-tuan, puan-puan hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Majlis mengalu-alukan kedatangan tetamu tuan-puan ke Majlis Bicara Kemerdekaan Perjuangan Ahmad Bustamam. Untuk makluman hadirin bersama, program Bicara Kemerdekaan Perjuangan Ahmad Bustamam, Anjuran Pusat Dokumentasi Melayu dengan kerjasama Bahagian Buku Sastra diadakan bersempena program Gerakan Membaca, Dekat Membaca Kebangsaan, Dekat Bahasa Kebangsaan Kuala Lumpur Ibu Kota 2020 dan meraihkan sambutan ulang tahun kemerdekaan Malaysia ke-63 pada tahun ini. Penganjuran program ini juga bertujuan memperingati pengorbanan, sumbangan dan perjuangan tokoh pejuang kemerdekaan Malaysia di samping meningkatkan minat membaca dalam kalangan masyarakat Malaysia serta menanam kecintaan kepada tanah air. Yang berbahagia Tuan Haji Hamzah bin Hamdani selaku pembicara pada hari ini akan membicarakan sebuah buku hasil karya aktivis politik iaitu Abdullah Tani bin Raja Kecil yang juga dikenali sebagai Ahmad Bustamam. Baiklah hadirin sekalian, orang Melayu berbudi pekerti, senyum manis, bicara ramah, bicara tuan amat dinanti, orangnya bijak, katanya hikmah. Majlis diteruskan dengan menjemput Yang Berusaha Tuan Muhammad bin Syahidan, mantan staf DBP selaku pengerusi sesi bersama-sama Yang Berbahagia Tuan Haji Hamzah bin Hamdani, tokoh penulis, mantan pengarah DBP Cawangan Sabah selaku pembicara dalam Bicara Kemerdekaan Perjuangan Ahmad Bustamam untuk meneruskan majlis. Saya menyerahkan majlis kepada pengurusi sesi. Dipersilakan. Terima kasih pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Bahasa dan Pustaka kerana memberi kepercayaan kepada saya mengendalikan majlis kita pada pagi ini. Tokoh yang kita undang, yang diundang oleh Dewan Bahasa dan Pustaka untuk memperkatakan ketokohan Ahmad Bustamam dalam dunia politik dan penulisan ialah Tuan Haji Hamzah Hamdani. Haji Hamzah Hamdani sudah tidak asing lagi dengan saya sebenarnya apabila saya masuk ke bahagian pembinaan dan pengembangan sastra pada tahun 1986. Beliau telah bertugas di situ sebagai pegawai penyelidik. Dan hubungan awal sewaktu saya pun masih muda, beliau pun masih muda, agak rancak, dan beliau mengakhiri tugasnya di Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai pengarah DBP di Sabah. Dan itu ialah pengenalan ringkas tentang Tuan Haji Hamzah Hamdani. Beliau juga banyak mengkaji novel, terutama novel sejarah, dan terlibat dalam perancangan peraduan penulisan novel sejarah juga dengan Gapena. Jadi sejarah penulisan novel sejarah bagi Hamzah Hamdani bukanlah sesuatu yang asing lagi. Dan pada pagi ini agak bertuah kerana beliau bersedia untuk memperkatakan seorang tokoh yang sudah tidak asing lagi dalam dunia politik dan dunia sastra Melayu. Dari segi politik, Ahmad Bustamam memanglah terkenal dengan keradikalannya, walaupun beliau pada awalnya nampak nasionalisme, dan bagaimana beliau berkembang pada sosialisme, satu pahaman yang mengukuh dalam dirinya. Itu adalah hal politik yang akan dikupas oleh Tuan Haji Hamzah Hamdani nanti. Dan juga kita akan minta Tuan Haji Hamzah Hamdani memperkatakan bagaimana Ahmad Bustamam mempergunakan penulisannya untuk membangkitkan nasionalisme dalam kalangan rakyat di negara ini, dan bagaimana sumbangannya ke arah kemerdekaan negara. Okey, untuk permulaan boleh tak Tuan Haji Hamzah memberi satu gambaran awal tentang latar atau biografi Ahmad Bustamam ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua saudara pengurusi dan juga hadirin yang hormati sekalian.
Terima kasih kepada Dewan Bahasa Utamanya PDM kerana mengundang saya untuk bercakap mengenai kemerdekaan dengan melihat kepada sumbangan seorang tokoh yang saya fikir kita harus memberikan perhatian, walaupun barangkali pada zaman-zaman yang lalu sewaktu tokoh ini bergerak aktif, dia selalu menjadi semacam tokoh yang sangat dicurigai, yang sangat berbahaya kepada negara. Kerana itulah kalau kita lihat dalam sejarah Ahmad Bustamam ini, atau nama sebenarnya ialah Abdullah Sani bin Raja Kecil, seorang tokoh politik yang dianggap radikal dan juga seorang sastrawan. Dan beliau ini telah menggunakan nama Ahmad Bustamam sebagai seorang ahli politik kerana sebab-sebab tertentulah mengapa dipilih nama itu. Dan kalau kita lihat Ahmad Bustamam ini sebagai seorang yang dilahirkan di Ulu Behrang, Tanjung Malim pada 19 November, pada 20 November lebih kurang begitulah, tahun 1920. Jadi pada tahun ini sebenarnya kalau kita nak mengenangnya, genap 100 tahun lah kelahiran beliau. Jadi barangkali elok juga kita bagikan satu penghargaan atas sumbangan yang besar itu. Namun yang saya tertarik ini Ahmad Bustamam ni kerana pada masa dia sekolah lagi, sebelum dia mengambil, orang kata kalau sekarang ni SRP lah ataupun Junior Cambridge, beliau telah terlibat dalam dunia penulisan, dunia kewartawanan. Malah kalau kita baca dalam buku Ahmad Bustamam karya satu biografi politik karya Ramla Adam, Dr. Ramla Adam ini, diceritakan bahawa pada waktu dia sekolah itu, dia sudah dengan 2-3 orang kawannya telah menerbitkan satu akhbar, akhbar warta Perak bilang gitu, dengan modal sahamnya RM25 lah pada itu. Dan barangkali kerana terlalu sibuk sangat dia menulis dan menerbitkan akhbar sehingga dia gagal dalam Junior Cambridge. Setelah itu dia tidak lagi mau menyambung walaupun diberi peluang untuk mengulang kembali, tapi dia terus dalam dunia persuakabaran dengan akhbar saudara di Pulau Pinang, sehinggalah dia kemudian kerana tidak dibayar gaji dia berhenti, dan dia kemudian bekerja dengan pelbagai akhbar lain lah yang menyebabkan dia selalu menulis, selalu berfikir radikal. Kerana kalau kita lihat dalam sejarah perjuangannya, kita lihat dia seorang yang anti-British, seorang yang anti-British yang suka menentang kerajaan British, dianggap sebagai penjajah. Dan kalau kita lihat dalam perkembangan kemudiannya, dia pernah bekerja dengan Utusan Melayu, tetapi kemudian dia berhenti, kemudian dia bekerja pula dengan Warta Melaya. Dalam akhbar Waktu Melaya inilah beliau bersama-sama Ibrahim Haji Yaakob terlibat dalam Kesatuan Melayu Muda. Dia ini menjadi penolong setiausaha kepada Kesatuan Melayu Muda, sehingga pada ketika Jepun hampir menyerang tanah Melayu, beliau ditangkap oleh British, kerana Kesatuan Melayu Muda adalah gerakan yang anti-British yang bekerjasama dengan Jepun. Sehinggalah dipenjarakan mula di Pudu, kemudian di Singapura, dan setelah Jepun menakluki Singapura, dia dibebaskan dan dikembali ke kampungnya. Jadi itu barangkali sebagai latar belakang awal tentang siapa tokoh ini yang begitu gigih, walaupun pendidikan dia sebenarnya seorang yang bijak, tetapi kerana dia lebih kepada minat kepada sebagai wartawan, akhirnya dia gagal dalam peperiksaan yang itu. Terima kasih. Ya, tadi memang Ahmad Bustamam gagal dalam exam peperiksaan Junior Cambridge, tapi mengikut cerita dalam Ramla Adam, seorang ustaz pernah menyuruh dia mengganti tempat orang lain mengambil exam dan lulus dengan cemerlang, tapi tak dikira untuk dia. Itu menimbulkan rasa marahnya juga pada ustaz. Okey, dalam penglibatan pesurat khabaran kita, Ahmad Bustamam memanglah tokoh wartawan, dan kalau kita kaji pun wartawan memang memberikan sumbangan yang besar dalam kemerdekaan tanah air. Itu kalau kita perhatikan sumbangan wartawan tanpa melihat sumbangan guru lagi. Saya rasa salah satu kekuatan Ahmad Bustamam kerana beliau sendiri berkenalan dengan tokoh-tokoh radikal yang sealiran dengannya, seperti Ishak Haji Muhammad, Burhanuddin Helmi walaupun agak lembut, dan Ibrahim Yaakob.
Tetapi saya rasa yang lebih akrab dengan beliau ialah Ishak Haji Muhammad atau Pak Sako. Boleh tak Tuan Haji perkaitkan sedikit hubungan antara Ahmad Bustaman dengan Pak Sako dalam dunia pesurat khabaran ini? Dan termasuk juga Rahim Kajai, ya? Sebenarnya sewaktu ada satu majlis perhimpunan orang-orang Melayu ataupun saya ingat di Kuala Lumpur atau di Singapura, saya tahu pasti, tapi melibatkan Rahim Kajai. Jadi Rahim Kajai melihat kerana Ahmad Bustaman ini seorang yang banyak menulis utamanya di Akhbar Saudara, Warta Melaya dan lain-lain. Jadi dia tertarik dengan bakat Ahmad Bustaman dan dia mempelawanya bekerja di Utusan Melayu. Cuma barangkali satu perangai lah kepada Ahmad Bustaman ini. Dia selalu terasa gajinya tidak cukup. Jadi selalu menuntut gaji lebih sedikit. Pada waktu itu gajinya antara RM15, RM25. Jadi ada sekali dia minta RM60 untuk gaji di Utusan Melayu itu. Tapi ditolak oleh Rahim Kajai, menyatakan dia berhenti. Tapi waktu di Utusan Melayu itulah dia terlibat dengan Rahim Kajai dan Ishak Haji Muhammad kerana mereka sudah bekerja di situ. Cuma salah satu yang pernah dikatakan oleh Rahim Kajai ialah Ahmad Bustaman ini seorang yang keras hati. Dia tak mudah dipujuk. Jadi kalau dia menuntut gaji lebih tu dia minta kalau dapat. Jadi kalau tak dapat dia berhenti. Jadi begitulah dia berhenti dari Utusan Melayu, kemudian dia mendapat tawaran dari Ibrahim Haji Yaakob untuk bekerja dengan Warta Melaya. Di situlah dia mula terlibat dengan Kesatuan Melayu Muda yang menyebabkan akhirnya dia ditangkap dan juga dia dianggap sebagai seorang yang berbahayalah kepada negara, terutama kepada British. Tapi waktu zaman Jepun yang anehnya dia bekerja dengan Jepun. Barangkali di situ orang ada, saya lihat dalam buku Ramadan disebutkan mengapa dia seorang yang dianggap sebagai nasionalis tetapi boleh bekerja dengan Jepun sebagai penjajah. Barangkali apa yang saya dapat tangkap daripada buku ini ialah barangkali Ahmad Bustaman tidak pernah menganggap Jepun sebagai penjajah kerana hubungan dia dengan Kesatuan Melayu Muda dan juga antara Ibrahim Haji Yaakob dengan Jepun ni ada kerjasama untuk menentang British. Jadi barangkali bagi Ahmad Bustaman, Jepun bukanlah musuh seperti British. Jadi dia boleh bekerja dengan kerajaan Jepun sewaktu pemerintahan Jepun kan menjadi penapis untuk filem, untuk rencana dan juga untuk bangsawan dan juga menjadi pegawai propaganda Jepun. Tetapi kalau dengan British memang dia selalu menentang, selalu melawan. Barangkali kerana ini Inggris dianggap sebagai satu gerak kuasa yang lebih hebat lah, yang tidak boleh berkompromi dengan golongan-golongan radikal seperti beliau. Ahmad Bustaman, Tuan Haji, ya, dia memang terkenal dengan keras hatinya, degilnya, ya. Sewaktu memimpin KMM, British telah menawarkan padanya satu jawatan yang tinggi sebagai prinsip British, ya, dan juga gaji yang lumayan, tapi ditolaknya, ya, sebab dia kerana mungkin masih sayang pada KMM atau tidak mahu mengkhianati kawan-kawan, ya. Tapi penolakan jawatan yang ditawarkan oleh British sebagai prinsip itu akhirnya memberi kesan yang buruk pada dirinya. Tidak lama kemudian beliau ditangkap dan dipenjarakan oleh pihak British, ya. Jadi adakah sikap degil, keras kepala, dan barangkali terlalu lantang salah satu ciri yang perlu pada seorang pemimpin seperti yang diperlihatkan pada perwatakan Ahmad Bustaman? Ya, saya ingat dari segi semangat radikal itu menyebabkan dia seorang yang tegar dalam pendirian dia lah. Menyebabkan dia selalu bersikap anti British walaupun dia sangat pro pada Jepun. Kemudiannya dia juga saya lihat selalu berfikir tidak dapat walaupun banyak kali ditawarkan lah kan, seperti umpamanya kata saudara tadi, dia ditawarkan menjadi seorang ejen kepada polis Inggris dengan sangat besar juga, dia punya ribu juga lah di zaman itu bagi kalau dia dapat memberikan maklumat tentang kawan-kawan yang terlibat dalam gerakan kiri ataupun gerakan yang lebih kiri itu komunis, tetapi dia menolak kerana dia rasa tidak boleh mengkhianati kawan-kawan dia. Jadi dia lebih rela hidup menderita selepas zaman perang, dia terlibat dengan Kesatuan Melayu Muda, kemudian dia terlibat dengan gerakan-gerakan kiri yang radikal lah. Malah dia penubuhan Parti Kebangsaan Melayu Melaya
yang ditubuhkan pada tahun 45 selepas Jepun kalah, sangat semacam disokong di belakang oleh Parti Komunis Melaya. Barangkali ini juga yang menyebabkan pihak British dalam tempoh masa yang setelah dia keluar dari selepas Perang Dunia itu, dia selalu diekori oleh Inggeris lah, kerajaan Inggeris, dengan tawaran yang baik untuk menjadi ejen. Kemudian selalu ada pegawai polis yang selalu mengikuti dia dan selalu berbincang-bincang sebagai kawan. Tetapi mungkin secara tidak sedar oleh Ahmad Bustamam ni, rupanya polis itu mengorek rahsia-rahsia dia, pelibatan dengan Parti Komunis Melaya, dengan gerakan-gerakan yang sangat radikal lah, sangat kiri, seperti Musa Ahmad. Musa Ahmad ni pernah terlibat dalam Parti Kebangsaan Melaya sebagai memimpin gerakan Tani atau ringkasnya Batas. Sebenarnya dia seorang pendidikan agama. Kerana itu dia menerbitkan suara pada waktu selepas Jepun, menerbitkan suara rakyat di Perak itu, yang kemudiannya kerana tidak cukup modal, maka dia disokong oleh Mokhtaruddin Lasso yang menubuhkan Parti Kebangsaan Melayu itu, yang rupanya adalah seorang pelayaran politik dari Parti Komunis Indonesia, daripada Indonesia dia lari ke Tanah Melayu kerana buruan Belanda, dan dia kemudiannya memimpin Parti Kebangsaan Melayu dan juga mendalangi juga penerbitan suara rakyat dan satu lagi dalam bahasa Inggeris, People's Voice, begitulah. Dan ini sebenarnya secara tak sedar di belakang tu sentiasa dicari rahsia-rahsianya dikorek oleh pihak British lah, sehingga selepas dia terlibat dengan gerakan Parti Kebangsaan Melaya dan terutamanya dalam gerakan API. API itu adalah sayap pemuda kepada PKKM tu, Parti Kebangsaan Melaya itu. Dia API akhirnya kerana radikalnya Ahmad Bustamam ni keluar sebagai parti sendiri dan menerbitkan satu buku kecil yang berjudul Testament Politik API dengan slogan Merdeka dengan Darah. Wah, itu memang, apalagi gerakan-gerakannya macam ala tentera sedikit lah, kerana Ahmad Bustamam ni seorang yang pengagum Soekarno dan juga pengagum Bung Tomo. Bung Tomo ini adalah seorang pejuang revolusi Indonesia, sebuah revolusi yang daripada tahun 46 sampai tahun 49. Jadi Ahmad Bustamam seorang yang sangat radikal juga dengan gaya tenteranya, dengan gerakan pemuda-pemuda yang pernah dilatih dalam ketenteraan waktu zaman Jepun, semua diambil sebagai kumpulan dia dan bergerak di seluruh Melaya waktu itu, menyebabkan dia sangat dicurigai. Kerana itu sewaktu ditahan antara tahun 48 hingga 55 tu, dia tidak pernah disoal siasat pun. Kerana sebenarnya pihak British sudah tahu gerakan-gerakan ini pada awal tu, gerakan yang ala tentera, yang radikal, tapi tidak pernahlah dia menyerang secara tentera kan. Cuma gaya dia tu, kerana Bung Tomo ni seorang pejuang yang sangat dikagumi kerana ucapan-ucapan dia, termasuk ucapan Soekarno. Kerana Ahmad Bustamam ni seorang yang suka berpidato. Itunya. Kalau kita lihat sejarah perjuangan Ahmad Bustamam, beliau nampaknya sangat anti dengan elit Melayu, golongan bangsawan Melayu, malah pada raja juga beliau memberikan pandangan-pandangan yang agak mungkin kasar ya. Mengapa beliau Ahmad Bustamam mengambil sikap yang bertentangan dengan golongan-golongan elit Melayu ini? Tidak begitu jelas sebenarnya mengapa dia anti elit Melayu, tapi barangkali kerana dia juga adalah golongan satu, dia bapanya itu datang dari Minangkabau dan kampungnya Berang Ulu itu adalah kampung yang dibuka oleh orang Minangkabau. Barangkali dia tidak ada hubungan dengan gerakan ataupun feudal di tanah Melayu inilah. Kerana dia tidak sedar bahawa apabila dia bergerak di dalam kesatuan Parti Kebangsaan Melayu itu, gerakannya tidak disokong oleh orang-orang Melayu dan juga oleh orang-orang bangsawan lah. Kerana pendiriannya lebih kepada cita-cita dia untuk menggabungkan kemerdekaan tanah Melayu dengan Indonesia, Republik Indonesia lah. Jadi menyebabkan saya rasa terutama di Indonesia, kalau kita dalam zaman revolusi Indonesia tahun 46 sampai 49 itu, raja-raja kebanyakannya digulingkan. Itu bukan satu republik. Menyebabkan golongan-golongan ini barangkali tidak rapat
Malah barangkali saya fikir juga Ahmad Bustamam tidak menyedari bahawa orang-orang Cina dan orang India di Tanah Melayu ini, dia sebenarnya bukanlah rakyat sultan ya. Dia adalah subjek pada British, dia rakyat British. Kerana itu bila ditubuhkan Persekutuan Melayu Union itu, British nak menggabungkan kesemuanya sebagai rakyat yang ditentang oleh Melayu Union. Dan kalau kita lihat dalam PKMM tu, Persatuan Kebangsaan Melayu tu, pada awalnya dia menyokong Melayu Union yang sangat ditentang oleh Melayu Union. Dia ditentang oleh UMNO. Dan malah waktu penubuhan UMNO, akhirnya parti itu keluar daripada pengasas kepada UMNO kerana berlainan dia punya slogan dia. Kalau UMNO slogannya ialah hidup Melayu, sedangkan Parti Kebangsaan Melayu ini dia punya slogannya ialah merdeka. Jadi berbeza. Apalagi dia beda cita-cita golongan ini seperti Ibrahim Yaakob, Burhanuddin Helmi atau Syed Muhammad, cita-cita untuk menubuhkan satu Melayu Raya di dalam bersama Indonesia, yang tentulah tidak akan disokong oleh orang feudal yang kerana di Tanah Melayu golongan feudal utama raja-raja masih kekal sampai sekarang pun. Jadi gerakan rakyat tidak menyokong gerakan-gerakan yang agak kiri lah. Akhirnya mereka memilih kepada UMNO yang lebih kanan dan yang lebih disukai oleh British dan juga oleh golongan feudal lah, golongan raja-raja. Lupa siapa, terima kasih kepada SN Sastrawan Negara Prof. Muhammad Haji Saleh kerana sudi datang bersama kita pada pagi ini. Lama tak jumpa Prof pun dan tak berbual-bual. Ibrahim Yaakob pula. Ahmad Bustamam memanglah seorang yang radikal dan dia bercita-cita untuk mencapai kemerdekaan tanah air melalui kekerasan, melalui darah. Itu yang dilatihnya dalam pemuda-pemuda dalam Angkatan Pemuda Insaf API itu Dan akibatnya British sangat takut padanya. Beliau dianggap sangat berbahaya, sangat-sangat berbahayalah sampai dia pernahlah kalau boleh dibuang ke Indonesia, dan dalam itu ada beberapa pandangan katanya Indonesia tidak dapat menerima beliau dibuang ke sana kerana kemungkinan beliau akan merosakkan suasana di sana. Dan dikatakan juga Ibrahim Yaakob salah seorang penghalang, sebab Ahmad Bustamam seorang pengasas PKMM dan bukan Ibrahim Yaakob. Di sana Ibrahim Yaakob menjalankan fungsi PKMM. Jadi bila Ahmad Bustamam pergi ke sana, ini akan menjejaskan kedudukan Ibrahim Yaakob. Bagaimana pandangan Tuan Haji dalam perkara ini? Mana yang agak lebih tepat? Kalau mengikut sejarah yang ditulis oleh Ramlan Adam ni, diperlihatkan bahawa sebenarnya sewaktu dia ditahan selepas zaman darurat tahun 48 itu sehingga tahun 55, sebenarnya Abu Samam dia salah satu cara dia nak keluar dari penjara, nak lepas daripada itu, dia pernah memohon untuk dipindahkan ke Indonesia kerana keturunan itu. Bapanya dari Minangkabau, jadi dianggap sebagai dia darah keturunan Indonesia tu masih kuat dalam diri dia, dan dia tetapi percubaan itu untuk dipindahkan atau permohonan itu tidak pernah berjaya. Tak tahulah, mungkin itu yang saudara Muhammad tadi sebutkan, mungkin salah satu sebab yang tidak jelas lah. Tetapi kita lihat memang Ibrahim Yaakob setelah Jepun kalah, dia pergi ke Indonesia, dia menjadi seorang yang terkenal di Indonesia dan terlibat dalam revolusi Indonesia, menyebabkan mungkin juga itu ada gerakan-gerakan menghalang Ahmad Bustamam dari dipindahkan ke sana. Tetapi yang saya nampak, dia seorang yang barangkali ialah takdirnya tetap ditinggal di Tanah Melayu dan bergerak dalam perjuangan kemerdekaan. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari segi pendidikan Ahmad Bustamam ni, dia peluang untuk mendapat hidup mewah sebenarnya. Dia kan seperti yang ditawarkan menjadi perisik. Tapi barangkali jiwanya itu bukan jiwa seorang yang boleh mengkhianat kawan-kawan. Walaupun mungkin ada setengah kawan yang dia tak suka, tapi dia tidak berkhianat dan dia meneruskan perjuangan dengan semangat radikalnya. Dan kalau kita lihat dalam sejarah hidupnya ni, memang dia selalu penuh dengan penderitaan lah, kerana bukan saja di penjara, pekerjaannya tidak pernah tetap sebagai wartawan, beralih-alih bidang kerjaya di pelbagai surat khabar. Kemudian dia juga cuma yang saya rasa sangat kagum juga dengan isterinya itu, seorang yang sangat setia, Rabitah Abdul Wajib tu, Muhammad Wajib, seorang setia yang berkali dia ditahan. Kalau tengok dalam sejarahnya, dia 3 kali ditahan, tetapi dia masih
bersama, dan malah selepas, kalau kita tengok dalam sejarah tu, selepas dia menjadi wakil rakyat tahun 59, kemudian dalam pilihan raya tahun 64 dia masih bertanding walaupun dia dipenjarakan bertanding, tapi jadi isterinya lah yang banyak bergerak. Tetapi kerana dia menjadi wakil rakyat di kawasan yang iaitu di Hulu Langat, yang kawasan majoriti Melayu, maka dia sebenarnya ditolak. Sebab kalau kita lihat dalam sejarah awal tu, dia menjadi wakil rakyat di Setapak adalah kawasan orang Cina. Sedangkan parti yang diwakili adalah parti Peran Sosialis, parti sosialis lah. Menyebabkan dia hanya sebenarnya diterima oleh orang-orang yang orang bukan Melayu bagiannya lah. Orang Melayu sendiri barangkali menganggap sebagai musuh lah, atau mungkin kerana kalau kita lihat gerakan-gerakan UMNO juga banyak menyatakan dia dianggap sebagai orang kiri lah, yang selalu dianggap sebagai ada hubungan dengan komunis, dengan anarkis subversif, menyebabkan dia selalu tersingkir dalam gerakan politik arus perdana. Dalam politik, kalau menurut Ramlah Adan dan pada fahaman saya, Ahmad Bustamam ini lebih bersifat terbuka kalau berbanding dengan UMNO. Dia nak melayan, artinya tanah Melayu ini untuk semua, tak kira Cina, India, dan ini bercanggah dengan UMNO yang lebih berpusat pada Melayu sebagai tonggak pemerintahan negara. Adakah sebenarnya pengaruh PKM, Parti Komunis Malaya dan PKI yang datang ke sini sangat mempengaruhi corak berfikir dan tindakan Ahmad Bustamam dalam politik? Dan ini disuarakannya. Kalau kita lihat seperti pengakuan Ahmad Bustamam sendiri, dia belajar politik, terutama gerakan sosialis kan, daripada Sultan Jenain, seorang pelayaran politik di Indonesia. Sultan Jenain adalah yang mengajar kader-kader politik dalam Parti Kebangsaan Melayu. Oleh kerana itu, kalau kita lihat memang dia di cara pemikiran, apalagi dia lebih banyak membaca buku Indonesia. Tetapi dia sebenarnya dia mengenali sosialis kemudiannya melalui satu buku Inggeris Between Two Wars oleh seorang Inggeris yang pernah bekerja di Pertubuhan Bangsa Bersatu, yang menjadikan dia lebih memahami tentang sosialis. Tetapi tak tahulah sosialis itu adalah sosialis yang betul-betul seperti di barat ataupun yang sudah diubah sesuai dengan suasana setempat. Tetapi memang dia, kalau kita lihat cara berfikirnya, memang dia daripada awal lagi melalui pembacaannya, terutama baca-baca buku-buku yang dibaca atau dibeli oleh abang iparnya itu Muhammad Syarif, yang lulusan daripada Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim, memang pusat kepada gerakan kemerdekaan pada zaman awal. Jadi mungkin itu salah satu sebab mengapa cara berfikirnya tidak sama dengan orang-orang Melayu yang barangkali tinggal di kampung atau yang terbiasa dengan feudal. Sedangkan dia ini agak radikal dengan pembacaan yang luas dalam mengenai politik radikal itulah. Kalau dari satu segi, kalau kita lihat dalam buku ini juga kita dapati Ahmad Bustamam dari sudut pandang Ramlah Adam, seorang ahli sejarah, memperlihatkan bahawa Ahmad Bustamam ni semacam tak begitu jelas pendirian politiknya. Mula dia anti-British, sangat anti-British, tapi bila British memperkenalkan Malayan Union, dia antara yang menyokongnya dan ditentang oleh UMNO, ditentang oleh UMNO. Jadi mengapa pada pandangan Tuan Haji Ahmad Bustamam memilih kaedah begitu yang seakan-akan tidak tetap pendiriannya dalam hal ini, tapi dalam slogan-slogannya nampak jelas, tapi dalam isu kemerdekaan ni, Malayan Union ni, apa pandangan Tuan Haji? Pada hemat saya, dia ni seorang yang pragmatik lah pengalih. Dia ada idealisme dia, utamanya dalam gerakan menentang penjajahan, tapi dia ada pragmatiknya bila dia bersesuaian dengan kehendak dia. Kerana Malayan Union ini adalah mendekankan kepada membawa seluruh rakyat seperti orang Melayu, Cina, India ke dalam kesatuan persekutuan tanah Melayu. Dan memang itu sesuai dengan dasar perjuangan Parti Kebangsaan Melayu yang bersifat Melayan, termasuk juga melihat kepada orang-orang daripada Indonesia yang datang ke tanah Melayu menjadi salah satu akar kepada gerakan-gerakan kemerdekaan di tanah Melayu ini, menyebabkan dia agak boleh sesuai dengan keadaan. Sama seperti kalau kita lihat dia anti-British pada awalnya, tetapi dia juga boleh berkesam dengan Jepun.
Sedangkan Jepun pada dasarnya adalah seorang penjajah juga. Tapi barangkali cara berfikir kerana Jepun ni, kalau kita lihat dalam sewaktu dia mau menduduki tanah Melayu ni, dengan Kesatuan Melayu Muda, dia bergerak dengan slogan kemakmuran Asia bersama. Jadi maksudnya Jepun tidak dianggap sebagai penjajah, berbeza dengan British yang sangat menguasai tanah Melayu, walaupun sebenarnya kalau pada setengah pandang orang dia tidak menjajah tapi dia menaungi. Tetapi ini kalau kita lihat dalam pelbagai pandangan sama dengan penjajahan, walaupun sultan-sultan masih ada, tetapi dia menguasai seluruh pentadbiran dan dia menguasai seluruh jentera pentadbiran, menyebabkan orang-orang yang radikal seperti beliau sentiasa diawasi. Kerana itulah dia dipenjarakan begitu lama. Dibandingkan ada tanah politik yang pada zaman penjara itu ditahan tidak begitu lama, tapi Ahmad Bustamam cukup lama. Malah sewaktu dibebaskan pada tahun 55 itu pun dengan beberapa syarat, beberapa syarat menyatakan dia tidak boleh bergerak aktif dalam politik, tetapi kerana jiwanya radikal, dia tetap juga kembali kepada politik. Itu kerana itu dia menubuhkan Parti Rakyat Melaya dan kemudian bergabung dengan Parti Buruh menjadi satu parti baru, Parti Peran Sosialis, dan dimenang dalam pilihan raya. Jadi jiwa sosialis, jiwa nasionalis itu tetap ada. Cuma barangkali berbeza dengan barangkali gerak aliran kanan yang disukai oleh marhain ataupun rakyat biasa dan juga oleh golongan bangsawan dan utamanya oleh British. Ini anggap boleh bekerjasama dalam menentukan hala tuju kemerdekaan itu sesuai dengan kehendak British. Cuma satu yang saya lihat, Ahmad Bustamam ni seorang yang walaupun dia dipenjara beberapa kali penjara, tapi di penjara itu dia tidak pernah mematikan jiwa, bukan saja jiwa radikal politiknya, tapi juga semangat belajar. Macam sewaktu zaman dia ditahan pelbagai penjara sewaktu zaman darurat itu, dia sempat belajar bahasa Mandarin sehingga fasih lah, dan digunakan sewaktu dia berkempen tahun 59 tu di Setapak tu, dia bercakap Cina dengan audiens memang ramai orang Cina di situlah, menyebabkan dia menang kemudiannya lah. Dia mengalahkan tokoh Aisyah Ghani kan waktu yang bertanding di Setapak, dan dia menang mewakili Peran Sosialis. Satu lagi sewaktu dia ditahan pada zaman konfrontasi, dia gigih belajar daripada Junior Cambridge, Senior Cambridge, HSC, sehingga membolehkan dia kemudian bila dia keluar daripada penjara tahun 67, dikeluarkan daripada tahanan politik zaman konfrontasi itu, dia sempat menyambung pelajaran ke London bidang undang-undang, Lincoln Inn, dengan tajian mara. Tetapi kerana barangkali dia rasa sendiri kerana umur dah sudah tua, dia gagal dalam mengambil pelajaran pendidikan undang-undang tu, tapi dia lulus dalam diploma kewartawanan. Barangkali sebenarnya itulah lebih minat sebenarnya. Tapi jadi semangat itu yang saya fikir menarik bagi tokoh ini, kerana dia tak pernah menjadikan penjara sebagai tempat tertutup. Malah dia waktu itu juga dia menulis novel banyak. Novel dia banyak lahir waktu dia di penjara lah. Jadi ruang itu digunakan dengan sepenuhnya. Yang saya ada senaraikan dalam itu banyak novel yang dihasilkannya sewaktu beliau di penjara gitu. Dia gagal dalam pengajian undang-undang, tapi dalam buku yang lain, saya rasa dalam bukan buku ini, dia mendapat diploma dalam bidang kewartawanan. Jadi itu kegigihan belajar merupakan salah satu ciri penting kalau kita nak jadikan sebagai teladan, bukan saja untuk berjaya dalam bidang politik, tetapi dalam bidang apa-apa pun, rajin belajar dan rajin membaca. Ini diperlihatkan kepada sikap yang diambil oleh Ahmad Bustamam. Barangkali antara generasi muda tidak tahu bahawa menantunya Rohani, sebenarnya saya tak tahu nama rohani apa, kami panggil rohani Rustam saja Rohani Zainal Abidin, ketua pustakawan di Dewan Bahasa dan Pustaka ni, di PDM ni dulu, sebenarnya merupakan menantu kepada Ahmad Bustamam, itu menantu pada Ahmad Bustamam. Saya sempat lihat jugalah Rustam Sani datang ke Dewan waktu dia anak Ahmad Bustamam, dia pensyarah di UKM, tapi sebab tak begitu rapat, jadi saya tengok begitu sajalah. Jadi di BP ini sebenarnya bukan saja menantunya ada hubungan dengan Dewan Bahasa dan Pustaka, tetapi Ahmad Bustamam sendiri juga sebenarnya salah seorang yang telah dipilih sebagai jawatan kuasa untuk penubuhan di BP.
dan nama dia dicadangkan selepas keluar daripada penjara. Kemudian beliau juga membuat terjemahan ini oleh kerjaan pemerintah lah. Tapi nampaknya jiwanya tak sesuai lah dengan kehidupan yang senang lenang ni barangkali ya. Dia tubuh parti PRM pula ya. Boleh tak beri satu gambaran? Nampak PRM ni memang lebih pada sosialis kemudian diambil alih oleh Kazim Ahmad ya. Dengan nasionalismenya yang awal itu ya. Nampak agak berbeza. Boleh Tuan Haji cerita sikit penglibatan beliau menurut Karaini atau semua-semua yang lain tentang penglibatan Ahmad Bustamam dalam PRM ini. Sebab Ahmad Bustamam ni selalu mengasas parti politik pun dari PKKM, API, Parti Buruh dia memang terlibat sebagai pengasas. Silakan Haji. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat seperti yang sudah Ahmad sebut tadi, selepas dia keluar daripada tahanan politik tahun 48 55 tu, sewaktu itu Dato' Abdul Razak Husin, Menteri Pelajaran waktu itu, telah menawarkan kerjanya sebagai penterjemah di pejabat pelajaran atau pejabat pendidikan lah. Dan dia pernah dilantik menjadi jawatankuasa untuk penubuhan Dewan Bahasa Pustaka. Malah dia dicadangkan untuk pergi ke Indonesia untuk mempelajari balai pustaka bagi memantapkan bagaimana menubuhkan Dewan Bahasa Pustaka ni. Tapi sebenarnya memang seperti kata Saudara Muhammad tadi, memang jiwanya seorang jiwa ahli politik yang tak boleh duduk di kerja pejabat lah barangkali. Sebab tu dia menubuhkan parti rakyat pada tahun 55. Kemudian apabila gerakan-gerakan kemerdekaan mulai jelas dan setelah merdeka tahun 57 dan diadakan pilihan raya yang pertama tahun 59, dia bergabung dengan parti rakyat, bergabung dengan Parti Buruh Melaya, menubuhkan peran sosialis, menyebabkan dia akhirnya berjayalah dalam sebagai wakil rakyat yang peringkat awal itu. Dan kalau kita baca buku ni ditunjukkan bahawa dia banyak juga pandangan-pandangan sewaktu di parlimen, pandangan-pandangan yang membina lah untuk untuk pembinaan negara. Malah kalau kita baca dalam buku ini dia katakan walaupun dia seorang daripada parti rakyat Melayu, parti dengan gerakan sosialis, tetapi gayanya itu gaya waktu di dalam pergi parlimen tu dengan gaya barat lah. Berbeza dengan kawan-kawan yang lain yang dia kata tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat, tapi dia cukup bergaya untuk bercakap di parlimen. Dan kita lihat dia juga seorang yang selalu memahami aliran pemikiran masyarakat. Cuma barangkali yang kita lihat dia tidak boleh pergi ke kanan, selalu memang ke kiri dalam pengertian dia seorang yang radikal, seorang yang selalu agak bertentangan, tetapi dia sangat orang kata kalau sesuatu yang dikehendaki itu dia akan perjuangkan. Tetapi kalau sesuatu yang apa yang dia capai itu tidak tercapai, maka dia boleh berhenti. Seperti contohnya dalam pengalaman-pengalaman yang awal sebelum dia dengan bekerja dengan pelbagai akhbar tu, apabila naik gaji tak dapat dia berhenti, pergi ke surat khabar lain. Tetapi semangat kewartawanannya, semangat ahli politiknya, kemudian bila di dalam penjara semangat sebagai sastrawan itu tetap dia perjuangkan. Sehinggalah dia setelah dia bersara pun, setelah dia kata dia bersara daripada politik, dia menjadi wartawan penulis bebas pelbagai akhbar termasuk di Dewan Masyarakat, di Dewan Sastra dan di Mastika dan beberapa akhbar lainlah menjadi penulis pojok. Malah sewaktu dia ditawarkan oleh Tengku Rahman menjadi penulis rencana di Utusan Melayu, dia cukup setia, dia kata, dengan apa yang diminta oleh Tengku Rahman supaya dia tidak menulis sesuatu yang bertentangan dengan kerajaan. Tapi kerana ada sebuah rencana dia yang kemudian dikritik mengenai polis, yang dikritik oleh pihak kerajaan, akhirnya diberhentikan. Jadi tapi dia menerima. Dia walaupun dia keras tapi dia menerima dengan sabar apa yang telah ditentukan oleh pihak majikan lah. Itu sebahagian daripada perjalanan hidup Ahmad Bustamam dalam dunia politiknya. Sebelum kita masuk pada pertanyaan yang lain, kalau ada apa-apa soalan yang nak diajukan kepada pembicara kita, Tuan Haji Hamzah Hamdani, kalau ada satu dua soalan yang berkaitan dengan Ahmad Bustamam dan juga tokoh-tokoh yang terlibat dengannya lah ya. Saya buka soalan.
mana kumpulan kiri ini memperjuangkan kemerdekaan, hal ini kurang dimasukkan dalam sejarah resmi di sekolah-sekolah. Maka kita tidak berlaku benar. Nak kena benarkan itu. Dan sumbangan Indonesia kepada kemerdekaan, pemikiran kemerdekaan kita yang juga kita tak banyak sebutkan. Itu kena sebut. Satu lagi saya rasa dalam kajian sastra, Ahmad Bustamam hampir tak begitu hadir dalam kajian kita. Kalau seperti disebutkan bahawa dia sendiri terlibat dalam idea pemikiran untuk Dewan Bahasa, maka kita harus tempatkan dia pada tempatnya. Dan kajian-kajian novelnya pun hampir tak ada. Ya, sebagai sebuah buku misalnya, semua karya-karya Ahmad Bustamam patut dikaji. Ya, kerana kita ni ya lebih feudal dari feudal kadang-kadang. Ya, dan takut sangat pada kiri. Yang kiri itu memperjuangkan hak manusia kecil dan membina bangsa-bangsa yang besar di luar, kan? Kita aja ditakut-takutkan, dipenjarakan, dan kumpulan kiri ini dimusnahkan pada tahun ya antara orang muda, saya ingat tahun 60, 68, 69. Setelah itu banyak dibicara, mereka lari ke kumpulan, jadi kumpulan agama dan tak timbul lagi kumpulan kiri. Tetapi kita harus sedar bahawa mereka memperjuangkan negara kita juga dengan cara yang lain, dengan pemikiran yang lain. Dan oleh kerana kita lama di bawah raja, kita tak tumbuhkan bahagian-bahagian ini. Jadi cadangan saya ialah, satu, kita kena tulis kembali sejarah kita dan memasukkan orang ini. Kita bersetuju atau tak bersetuju dengan ideologinya, itu soal kedua. Mereka hadir, mereka membina pemikiran yang radikal untuk sebuah bangsa. Dari sudut sastra, saya rasa kita kurang memberi tempat kepadanya, dan harus cari jalan lah buat beri satu beasiswa kecil, ya, ataupun ke universiti. Siapa yang akan menulis tentang Ahmad Bustamam, kita berikan beasiswa untuk sarjana misalnya. Kalau tidak, tak jadi itu, ya, tak jadi. Dan akhirnya saya ni tak tahu nak kata kawan baik pada Rustam atau tidak. Rasa saya ada menurun daripada Ahmad Bustamam ke anak dia ni. Saya tak pernah jumpa, saya rasa, Ahmad Bustamam. Tapi anak dia lawyer buruk nombor 1. Lawyer buruk yang pintar, seorang intelektual yang jarang kita ketemukan dalam negara kita ni. Tentu saja dia kiri, tapi kiri Melayu lah. Ya, boleh menggabungkan semua hal ni, suka mengejek dan sangat pintar. Itulah pandangan saya. Ya, tapi Haji Hamzah telah bercerita dengan sangat baik, sangat meyakinkan. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih Mas Rahman Saleh. Sebenarnya kalau secara pribadi pun saya pernah berjumpa dengan Ahmad Bustamam ni sewaktu waktu Dewan Bahasa nak menerbitkan memoir seorang penulis itu. Kami pernah berjumpa waktu itu tahun sekitar 78. Dan dia sudah waktu itu sudah mengatakan dia seorang pesara politik. Tapi dia masih barangkali menulis kolom-kolom di surat khabar, masih berterusan. Jadi pemikirannya tidak pernah putus, ya. Malah kalau kita lihat sumbangannya cukup besar. Kerana itu saya lihat dalam salah satu kesimpulan Profesor Ramlan Adam ni adalah supaya tokoh ini adalah satu nama besar yang tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja. Dia telah mencorakkan satu lukisan wajah politik, tapi dianggap sebagai politik gerakan radikal lah. Dia tidak kata kiri tau, dia kata radikal.
Barangkali kalau kiri ini terlalu kiri, barangkali akhirnya banyak pergi ke menjadi Parti Komunis Melaya dalam regimen ke-10. Tapi grup ni adalah radikal yang dia antara kanan, barangkali radikal ni tengah-tengah lah barangkali. Saya punya tafsir itu. Dan kita harus berterima kasih pada Dr. Ramla Adam yang banyak menulis sebenarnya, banyak menghargai tokoh-tokoh yang dianggap kiri lah atau radikal yang tidak masuk dalam aliran yang dibawa oleh Tengku Rahman di dalam kemerdekaan. Tapi mereka ni terus berjuang seperti Dato' On, Isa Haji Muhammad, Burhanuddin Helmi. Ini adalah tokoh-tokoh yang sebenarnya sangat mewarnakan gerakan politik di tanah Melayu ini daripada tahun selepas Perang Dunia Kedua sehinggalah mencapai kemerdekaan. Malah kalau kita lihat dalam gerakan Ahmad Bustamam ni, dia terus ke menjadi orang yang kiri dia atau bergerak radikal dalam pelbagai parti yang ditubuhkan. Malah sebenarnya kalau kita lihat selepas dia bekerja di Sarawak membantu Tun Rahman Yaakob dalam kempen politik yang awal sebelum dia menjadi Ketua Menteri Sarawak, dia banyak memberikan pandangan-pandangan, idea-idea bagaimana memenangkan pilihan raya dan merantau atau berjalan di sekitar Sarawak itu dengan dikata kalau digambarkan memang susah payahnya dengan perhubungan yang bukan seperti sekarang kan pada zaman itu dengan pelbagai caranya. Dan kalau kita lihat juga Sarawak telah memberikan satu penghargaan anugerah Darjah Kebesaran Gelar Datuk. Tapi kalau ikut sejarahnya kali ketiga baru diterima gelar anugerah itu. 2 kali ditolak. Kerana keradikalnya, kerana dia tidak mau dianggap sebagai, kalau dianggap bila dia menerima gelaran Datuk itu, dianggap sebab akan jadi seorang pro kepada aliran kanan lah. Tapi akhirnya diterima. Barangkali setelah dia memikirkan bahawa dia menghargai apa yang Tun Rahman beri pada dia, bukan saja dua kalilah diberi di Sarawak itu, dan malah kali kedua tu dia diberikan semacam allowance khas lah. Dia pernah kata bahawa kalau dia tak boleh terima gelaran Datuk kerana dia orang biasa yang tak mampulah nanti nak bergaya seperti Datuk. Jadi akhirnya Tun Rahman berikan dia sumbangan dalam RM1,500 kan begitulah. Pada tahun 70-an dia cukup besar lah waktu itu kan. Sedangkan waktu itu allowance wakil rakyat pun di parlimen tu baru 750. Kecil kan dibandingkan sekarang ini kan. Tapi dia akhirnya terima dengan, ya barangkali pada ujung-ujung itu bila dia sudah tidak begitu sehat dan dia menerima sekali sebagai pesara politik, barangkali duit itulah digunakan untuk membantu keluarganya yang begitu, terutama isterinya yang begitu lama mengikuti dia dengan susah payahnya berkorban waktu dalam penjara. Kalau kita dalam penjara pun saya ingat lebih 10 tahun lah ya kalau dia bercampur-campur 3 kali tu. Jadi menunjukkan dia tak pernah putus asa dan sentiasa gigih walaupun dalam penjara terus, terutamanya bila dia belajar. Dia belajar daripada Junior Cambridge, Senior Cambridge hinggalah HSC, dan kemudian dia ada semangat lagi nak belajar undang-undang di London walaupun dia rasa pada usia 48 tahun tu dia rasa sudah tua dan tidak dapat lagi mencapai tahap seperti yang disesuaikan dengan kaedah pendidikan pada waktu itulah. Tapi dia alhamdulillah dia juga menjadi seorang dapat diploma dalam bidang kewartawanan. Okay, ada satu soalan lagi ya. Saya buka kalau ada. Cik Nik, kita sempat dengan Rohani ya, Rohani Rostam, menantu pada Ahmad Bustamam, bertuah ya. So yang lain Sri sempat lah ya. Yang lain-lain ini sempat ya, yang lain-lain nampak tak tahu ya. Tak tahu bahawa ada peranan Ahmad Bustamam dalam penubuhan di BP ya, walaupun dia tak dapat melaksanakan kena radikalnya. Ada menantunya bertugas di sini dan anaknya yang selalu datang ke di BP ya, Rustam itu. Kumpulan sajaknya riak-riak kecil barangkali ya, juga mencerita tentang kehidupan orang-orang kecil ya. Pandangan Prof. Muhammad Haji Saleh tadi sebenarnya cukup besar kalau kita mesti pick up lah, mesti dengan cepat ambil tindakan. Memang betul lah, hampir tak ada kajian tentang karya sastra yang dihasilkan oleh Ahmad Bustamam padahal beliau ialah wartawan sastrawan pun Isa Haji Muhammad ada juga ya.
Saya pun tak perasan. Rasanya nak dapat buku-buku Ahmad Bostamam di PDM kita pun barangkali ya, sebab saya pun tak mencari ya. Barangkali agak sukar. Begitulah tak prihatinnya kita pada seorang tokoh yang cukup besar ya. Dan kalau kita lihat sebelum saya buka perbincangan pada tahap kedua tentang Ahmad Bostamam sebagai sastrawan ya. Kalau kita baca buku ini ya, sebelum api diharamkan, sebelum selepas Ahmad Bostamam ditangkap, golongan pemuda api ni dah masuk dalam UMNO dan di situlah mereka menggerakkan ke arah kemerdekaan yang sebelum ini tak pernah timbul pun dalam minda orang UMNO waktu itu ya. Jadi bunga-bunga ke arah kemerdekaan itu telah ditanam oleh api, bukan daripada pengasas UMNO. Saya rasa itu juga satu sumbangan besar yang dimainkan oleh Ahmad Bostamam ya. Saya nak masuk yang kedua ya, Ahmad Bostamam sebagai tokoh politik ya. Yang telah kita bicarakan tadi, memang agak banyak juga yang disentuh ya. Dan lanjutan daripada ini kita boleh baca juga ya, biografi yang ditulis oleh beliau dan juga karya ini ya. Dan kemudian kita masuk pada Ahmad Bostamam sebagai seorang sastrawan kita lah ya. Sastrawan yang juga terpinggir, seperti terpinggirnya beliau dalam dunia politik, tersingkirnya dalam dunia politik ya. Dalam penulisan karya-karya kreatif novel, beliau terkenal lebih dikenali sebagai Ruhi Hayat ya, bukan Ahmad Bostamam ya. Jadi politik Ahmad Bostamam, dalam karya sastrawan Ruhi Hayat. Beliau Tuan Haji mungkin barangkali dalam ini taklah begitu lengkap ya, menggambarkan tentang kepengarangan Ruhi Hayat ini. Terima kasih, Semsi. Kalau kita dalam buku ni memang dia fokusnya sebagai satu biografi politik. Jadi lebih banyak cerita politik lah. Tapi ada juga diceritakan tentang sedikit lah tentang novel-novel yang ditulis oleh Ahmad Bostamam ni. Kalau kita lihat dalam buku ini diceritakan bahawa sewaktu dia dipenjarakan yang antara tahun 48 hingga 55 tu, dia sudah mulai menulis ya di waktu di penjara tu. Dia menulis waktu itu ada peraduan oleh Asas 50. Jadi dia menulis, dia gunakan nama Ruhi Hayat. Tapi dia waktu itu kawan-kawannya di Nusa Melayu seperti Usman Awang yang banyak menghargai dan dia menang hadiah pertama ketika cerpen menulis di Asas 50. Hadiahnya adalah sebuah buku, hadiah dia. Waktu itu di penjara. Tapi dia banyak menulis cerpen atau sajak, dia disalurkan melalui warder penjara yang dikenal, yang dipercayai lah. Jadi yang betul kepada ahli daripada Persatuan Parti Kebangsaan Melayu yang kerana jumpa yang sudah kerana nak hidupkan menjadi warder penjara. Malah juga kalau kita lihat banyak juga grup-grup daripada Parti Kebangsaan Melayu setelah diharamkan pada tahun selepas zaman Nurul itu, mereka banyak berpindah sama ada ke kiri betul sebagai Parti Komunis seperti Musa Ahmad, Rashid Mahyudin, Abdullah Sidi ataupun Samsiah Fakih, atau pergi ke kanan masuk ke UMNO. Jadi situ yang lebih mudah bergerak lah, yang lebih dianggap diterima oleh rakyat. Tetapi kecenderungan sebagai sastrawan itu sudah mulai waktu itu, waktu di penjara tahanan politik tahun 48 hingga 55. Tapi sewaktu dia menjadi tahanan waktu zaman konfrontasi, dia ditahan pada zaman konfrontasi kerana dia ada kaitan dengan Parti Rakyat Brunei yang memberontak di Brunei tahun 62. Kemudian dia kononnya pernah punya hubungan dengan Parti Komunis Indonesia. Kerana itu dia dicurigai, akhirnya ditahan. Sewaktu dia menjadi wakil rakyat itu ditahan selama daripada tahun 63 atau 64 sehingga tahun 67. Di situlah dia banyak menulis novel. Kebetulan kalau kita lihat dalam tahun 60-an, penulis novel sangat berkembang pesat ya. Walaupun mungkin kita anggap ada setengah istilah sekarang sebagai novel picisan, tapi memang banyak novel-novel yang diterbitkan pada tahun 60-an. Dan Ahmad Bostamam telah banyak menghasilkan karya dengan nama Ruhi Hayat, nama pena dia. Dan barangkali saya rasa pernah ada untuk kajian master dalam bidang ni, cuma saya tak tahu pernah diterbitkan ke tidak buku itu, hasil kajian itu, tapi memang sudah ada.
Jadi sungguhnya kalau kita lihat dalam wajah biografi penulis Malaysia tu, namun dia termasuk sebagai salah seorang penulis. Jadi dia tidaklah terlalu terpinggir, mana dia ada sumbangan yang dalam bahasa lihat penting. Cuma barangkali kajian-kajian tidaklah seperti kita lihat kajian terhadap Christmas, Sama Said, Shah Nur Ahmad ataupun Pak Sako. Tapi kalau dari segi radikalnya sebenarnya Ahmad Usman lebih radikal daripada Pak Sako. Walaupun sewaktu selepas tahun 46 itu dia menggantikan Burhanuddin Helmi itu kerana dia dianggap sebagai orang yang radikal. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks pergerakan politik dia tidaklah terlalu radikal sangat. Tapi cuma barangkali dia lebih kepada kewartawanan dia. Sebagai ahli politik barangkali tidaklah setegar Ahmad Usman dalam pendiriannya, dalam gerakannya, dalam minatnya ke arah yang sifat ala tentera tu. Kerana Ahmad Usman ni salah satu cita-citanya sebelum dia waktu dia belajar, dia kata nak menjadi merinyu polis kerana dia suka pakai seragam. Waktu dalam API tu dia bina satu tim orang API tu seperti ala tentera. Kerana dia belajar waktu zaman Jepun, dia belajar 6 bulan ke bang pendidikan Jepun ala tentera tu. Ini menyebabkan dia memang gerakannya begitulah yang minat dia. Kemudian dalam dunia sastra juga kerana dia ruang ada. Barangkali kalau di luar mungkin dia tak menulis kerana dia sibuk dengan politik ni kan. Dengan kalau kita adalah gerakan-gerakan tu dia sentiasa turun ke padang berjumpa dengan orang-orang API waktu tu kan. Dengan orang parti Kupasan Melaya tanpa duit katanya dia kawan-kawan lah bantu tolong dia lah kan. Mana dia pergi kawan dia bagi tempat tidur, bagi makan. Jadi solidariti orang grup ini sangat kuat menyebabkan dia sentiasa boleh bergerak. Terutama API lebih semangatnya lebih kuat daripada Parti Kupasan Melaya dari segi gerakan yang sebagai istilahnya darah lah kalau kita lihat istilah itu merdeka dengan darah dalam API. Itu ini tulisnya testament politik yang malah dengan buku itu telah menyebabkan dia disaman oleh kerajaan dan dibayar oleh kawan-kawannya lah yang simpati dengan dia. Okay, memanglah kita tak dapat menyentuh banyak tentang karya-karya Rui Hayat sebab tidak dibicarakan di dalam ini Tapi saya rasa Prof juga tak menulis tentang seorang penyair sebuah benda rusuh hubungan dengan Ahmad Bustamam. Saya tak jumpa Tak tahulah barangkali saya terlepas. Tentang Termila tu Prof. Dengan Osman. Ya, sebab saya rasa saya tak jumpa hubungan itu dalam seorang penyair sebuah benda rusuh Satu nak tambah. Yang saya teringat Usman Awang ni sewaktu Rui Hayat menulis karya-karya waktu dalam tahanan zaman darurat tu, Usman Awang banyak menyanyikan karya Rui Hayat di Utusan Melayu dan dia membayar semacam honorarium lah waktu di dalam penjara. Tak tahu ada cara waktu di Singapura lagi tahun 48 hingga 55 tu kan dibayar royalti tulisan itu melalui, saya ingat ada kawan-kawan yang bekerja ataupun warder-warder yang di penjara tu yang bekas ahli Parti Persatuan Melayu tu yang menyalurkan duit itu pada Ahmad Usman. Ya, agak menarik juga kalau kita perhatikan di sini bagaimana isteri Ahmad Bustamam dihina, dikeji sebab suami dia tahanan penjara. Kalau ikut dalam ini juga isteri Isa Haji Muhammad minta fasah Kalau ikut dalam ni rasanya Isa Haji Muhammad. Sebab saya rasa Isa Haji Muhammad lah saya ulang balik betul ke sebab saya tak jumpa di luar cuba baca balik nanti
walaupun dia datang melawat Isa Haji Muhammad, tapi dia dah minta cerai secara fasah daripada ni sebab tak tahan dengan kehidupan banduan yang keluar masuk penjara. Dan sabarlah isteri Ahmad Bustamam ini kalau kita perhatikan bagaimana beliau tabah. Ahmad Bustamam kerap keluar masuk penjara dengan menderita, dengan tak ada duit. Ada juga unsur lucunya bila dia tahu Ahmad Bustamam kahwin dua dengan Samsiah Fakih. Kita tak jumpa dalam hal lain, tak tahu pun. Tapi dalam ni disebut. Waktu tu Samsiah Fakih mengetuai Awas dan Ahmad Bustamam sebagai api. Perkahwinan itu tidak lama pun sebenarnya. Waktu tu isterinya Rabitah ni dah mula protes. Tak ada duit minta waktu itu juga. Dia mula berbual dengan lelaki yang tak disukai oleh Ahmad Bustamam. Ada juga ada cerita bagaimana dia protes bila Ahmad Bustamam kahwin dua tapi tak kekal lama. Samsiah Fakih memilih masuk hutan, mereka akhirnya bercerai. Dan kita sudah melewati masa sebenarnya. Barangkali untuk terakhir, barangkali ada pengalaman pertemuan Tuan Haji dengan Ahmad Bustamam, kalau boleh dikongsi sedikit. Masih. Seperti yang sebutkan tadi, saya jumpa dengan Ahmad Bustamam ni sewaktu tahun 78. Waktu itu saya dengan saudara Ayub Yamin di unit penerbitan buku Dewan Bahasa Pustaka. Kami nak menerbitkan memoir seorang penulis. Iaitu tulisan-tulisan Ahmad Bustamam yang tersedia dalam Dewan Sastra secara bulanan. Jadi buku itu kami susun balik supaya menjadi akhir terbit dalam satu buku lah. Memoir seorang penulis yang sampai sekarang tak pernah diulang cetak. Tapi sebenarnya menarik kerana pengalaman, tapi dia lebih kepada penulisan kewartawanan lah. Ada juga tulisan kreatif dia. Tapi di situ ceritakan tentang, kerana pada waktu dia menulis tu dia sudah tidak lagi aktif lah sebagai orang politik. Dia banyak menulis pengalaman-pengalaman sebagai penulis. Macam mana dia daripada awal lagi bagaimana dia nak menjadi penulis, kerana minat menjadi penulis tu dia sanggup mencedok tulisan orang lain. Dalam sebuah majalah cenderamata terbitan MPSI, tulisan tu dipotong-potong dijadikan satu artikel sendiri, dihantar pada akhbar saudara dan disiarkan. Sejak itulah dia mulai bergerak sebagai penulis. Dia menulis sendirilah, bukan lagi mencedok. Tapi sekurang-kurangnya semangat dia tak anggap sebagai plagiat, sebagai mencedok, kerana dia mengambil idea dia itu disusun baliklah dalam bentuk karang dia sendiri. Jadi barangkali, tapi waktu pertemuan saya dengan Ahmad Bustamam waktu itu tahun 78, dia sudah mulai tidak sihat lah, tinggal di Greenwood Park dengan isterinya. Jadi sempatlah kami berbincang bagaimana nak menyusun menjadi sebuah buku yang akhir kita terbitkan dalam Dewan Bahasa Pustaka dengan judul Memoir Seorang Penulis. Terbit tahun 79 bukan? Terima kasih Tuan Haji Hamdah. Saya sebenarnya membaca Ahmad Bustamam satu biografi politik cetakan yang pertama tahun 1994, memang buku lama. Kebetulan memang ada dekat saya pun di rumah itu. Jadi saya terus baca yang inilah. Katanya ini yang terbaru cetakan 2017 2017 ini ialah cetakan yang ketiga Perbincangan kita tadi agak ringkas sebab dikawal oleh masa dan sebahagian kecil kita telah dapat gambaran daripada Tuan Haji Hamzah Hamdani tentang bagaimana ketokohan Ahmad Bustamam dalam politik dan nampaknya beliau lebih radikal dan berada dalam kumpulan-kumpulan yang radikal. Saya tak tahu adakah dia sebagai ahli parlimen mendapat pincin kemudiannya. Kita agak kesentukan masa, barangkali diterangkan dalam buku ini. Akhir sekali marilah kita beri tepukan kepada Tuan Haji Hamzah Hamdani kerana sumbangan pandangannya. Dan saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Terima kasih sekali lagi. Tokoh penulis selaku pembicara atas kesudian bersama-sama dalam program hari ini bagi membicarakan ketokohan Ahmad Bustamam. Majlis juga turut merakamkan ucapan terima kasih kepada yang kita lebih kenali sebagai Cik Mike kerana sudi bersama-sama pada majlis pada hari ini. Tanggal 31 bulan 8, 57, Merdeka, Merdeka. Tetaplah merdeka, ia pasti menjadi sejarah. Maka berakhirlah program pada hari ini sehingga bertemu lagi. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia ke-63 kepada seluruh rakyat Malaysia. Sehingga bertemu lagi di lain acara. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.